وأفضل الصلاة على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kepada kita nikmat kehidupan dan nikmat untuk berada dalam majlis untuk sama-sama kita meneliti perkara yang berkaitan dengan hati kita, penyakit-penyakit hati, bagaimana merawatnya daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah kita janjikan sebelum ini, kita akan mulakan daripada kitab ini pada pendahuluan tak? Kita dah baca mukadimah, baca dah kan? Jadi kita masuk pada pendahuluan pengarang rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, pendahuluan. Yang pertama, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Baik, jadi kitab yang kita akan baca ini berkaitan dengan salah satu 3 cabang ilmu agama yang kita maklum, akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi kitab kita ini khusus berkaitan dengan tasawuf. Maka pengarang rahimahullahu ta'ala dia ta'riflah dulu tasawuf tu apa. Penting kita kena ada tasawur, gambaran tentang makna sesuatu tu dengan gambaran yang betul. Penting kita kena tasawur. Tasawur ni makna kita kena faham, reti, kena gambarkan sesuatu dengan gambaran yang betul. Baru kita punya pemahaman nanti baru betul. Nampak? Oh, tasawuf, ramai orang nak mengajar tasawuf. Ramai orang nak mengajar makrifat. Ramai nak mengajar mengenal Tuhan. Ramai nak mengajar ilmu-ilmu yang sampai ke martabat-martabat tinggi. Tapi kita tahu tak tasawuf tu benda? Kalau kita tak tahu, kita kena kecong dia orang, kena lempong dia orang. Jadi sebab itu penggunaan istilah ini kena tahu. Paling kurang masyarakat awam kita kena didedahkan dengan asas-asas. Yang mana dengan asas ini kita dapat jaga benteng diri kita daripada penyalahgunaan dan dakwaan-dakwaan orang yang cuba nak menyesatkan. Yang mana kadang mereka ni, mereka pun tak tahu kan mereka sesat. Ada juga mereka tak tahu mereka sesat, lalu dia anggap, dia ajak orang sesat pula. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi sebab itu penting dalam sesuatu nak mengaji apa, kena masuk sekolah betul lah. Tak? Nak mengaji bahagian apa? Bahagian elektronik, maka kena masuk sekolah dan ambil subjek betul.
Jangan dia ambil subjek kedoktoran. Nampak? Jadi salah tu. Isi tak kena dengan tajuk. Kulit depan lain, tajuk dalam lain. Sebab itu awal-awal pengarang beri perhatian betul tentang makna tasawuf. Makna tasawuf ni. Yang mana kita tahu dah tasawuf ni dalam kedudukan, dalam hadis Jibril dia berduduk pada makam ihsan. Makam ihsan ni makam yang tinggi lah. Nampak tak? Makam yang tinggi ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu melihat, yakin dan pastilah bahawa dia melihat kamu. Jadi bila kita tahu kedudukan tinggi, tiba-tiba orang duduk jual ke kita pengajian tasawuf tapi isinya tak betul. Isi tak betul. Nampak tak? Isi tak betul. Beli buah durian rupanya buah pulasang. Tak pula pulasang tak? Dia lebih kurang macam durian kot. Durian pula rambutan. Rambutan dengan pulasang. Kalau kita kenal dah, orang kita kenal dah buah rambutan mana, pulasang mana. Kalau orang tak kenal, orang duduk bukan di negeri-negeri ni, orang luar, orang Arab, Amerika, dia kata this is rambutan. Ini dia rambutan. Padahal bukan rambutan, buah pulasang. Nampak tak? Jadi nama tak kena dengan hakikat sebenar. Sebab itu penting kita tahu paling kurang asas ilmu fardhu ain supaya selamat diri kita. Baik. Dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan. Ini dalam ta'rif di sisi ulama. Ta'rif fan iaitu satu ilmu. Ada sebahagian mentakrifkan dengan ma'rifah, ilmu dengan maksud pengetahuan. Ada yang mentakrifkan ilmu dengan qawaid, mana-mana ilmu lah. Mana-mana ilmu. Ada yang mentakrifkan dengan ilmu, sesuatu ilmu sebagai mengetahui, ma'rifah. Ada yang mentakrifkan sebagai qawaid, kaedah-kaedah. Ada yang mentakrifkan dengan mahiyah sesuatu tu, zat ataupun diri sesuatu tu terus. Okay. Di sini pengarang memilih takrif dengan pengetahuan. Makna ilmu ni, ilmu tasawuf satu bentuk ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, ma'rifah. Yang diketahui, tahu apa tu? Pengetahuan tentang apa? Yang diketahui dengan dia. Pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan ilmu tadi ni, akan segala kelakuan hati. Tahu tentang kelakuan hati. Apakah kerjaan hati, perbuatan hati. Jadi maudhu' ataupun kita kata topik perbincangan, maudhu' ilmu tasawuf, topik perbincangan dia ialah berkait dengan kelakuan hati. Nak cara hati kita ni, perangai dia guana, perangai baik ke perangai uduh, sebagaimana jasad manusia lah. Dia boleh tahu ni perbuatan baik, ni perbuatan uduh. Hati ni juga boleh kenal. Jadi ilmu tasawuf, ilmu mengenal akan segala pengetahuan hati. Dari aspek mana? Sama ada kelakuan yang dipuji, satu, atau kelakuan yang dikeji. Maknanya dua aspek. Sama ada mengetahui tadi kelakuan hati, dua perkara. Kelakuan yang dipuji dipanggil mahmudah, akhlak ataupun sifat al-mahmudah yang dipuji, ataupun kelakuan yang dikeji, sifat mazmumah. Nampak tak? Mudah je ni sebenarnya tuan-tuan bapa sekalian. Tak mudah je. Anak-anak kita belajar di sekolah. Tapi ilmu ni belajar mudah, amal payah. Nak amal tu payah. Nak bolehkan amal tu payah.
Dia senang je. Sifat-sifat baik. Kalau saya bagi kertas seseorang sila senaraikan sifat baik, sekejap je boleh dah. Sekejap boleh tulis belaka. Sila senaraikan sifat-sifat buruk, boleh tulis. Tapi banyak mana hak kita buat? Hak mana tu? Tu payah lah tu. Hak tu payah lah. Jadi dia kata mengetahui sama ada kelakuan yang dipuji seperti dicontoh seperti merendah diri. Merendah diri, apa panggil tawaduk, rendah diri. Nanti tawaduk dia kena ada cara kok. Tak betul cara, orang tak panggil tawaduk. Nampak tak? Orang tak panggil tawaduk kalau tak betul cara. Tak boleh pahala pun kadang. Kalau tak kena cara. Sebab tu kadang-kadang walaupun nampak mudah, ada perkara-perkara yang kita kena betulkan balik pemahaman kita terhadap perkara-perkara hati ni. Kita ingat ke kita ni tawaduk dah? Tak? Ingat ke tawaduk dah? Rupanya tawar duduk. Kita ni tawar duduk, bukan tawaduk. Jadi tak ada benda boleh pahala, tak boleh pahala. Tak? Kita ingat kita ni kita kata ikhlas dah. Rupanya kita ni ujuk lagi, ta'ajuk lagi. Seperti merendah diri dan sabar. Sabar pun ada tempat-tempat yang disuruh kita bersabar. Ada tempat-tempat yang mana bersabar tu dikeji. Ada tempat-tempat yang bersabar itu dikeji. Itu contoh bagi kelakuan yang dipuji atau kelakuan yang dicela. Ni sifat mazmumah pula. Seperti dengki. Dengki ke orang ni. Dengki ke orang. Orang Melayu kata orang paling terkenal dengan hasad dengki. Dok tahu betul tak? Buktinya ke mana? Buktinya orang lain sebut dengki, sebut hasad dengki. 2 kali sebut. Hasad tu dengki dah. Jadi hasad dengki. Nampak tak? Dua kali dah pada penggunaan tu. Pada penggunaan perkataan tu 2 kali dah. Hasad dengki. Hasad tu dengki dah. Lepas sebut hasad, sebut pula dengki. Nampak tak? Jadi seperti dengki. Dengki, iri hati. Dengki, iri hati. Juga ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Nanti akan disebut oleh pengarang kita. Dan membesar diri. Membesar diri ni istilah bahasa sebut takabbur. Takabbur besar diri. Bukan makan banyak ataupun main gym bina badan masa besar diri. Hak tu besar badan. Membesar diri ni hak diri hak dalam ni nafsu. Rasa dia hebat besar pada orang lain. Terkeji kat mana tu? Akan disebut oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang pertama pendahuluan tu. Jadi jelaslah kita bahawa tasawuf ini ilmu hati. Hak tu hak sebenarnya nak daripada tasawuf. Hak lain tu benda-benda yang kita kata aksesori lah. Aksesori. Kalau orang tu ngaku tasawuf, tasawuf ni orang yang bersifat dengan, yang beramal dengan tasawuf sebenar dipanggil ahli sufi. Kita biasa dengar kan sufi-sufi tu orang yang safa, yang bersih hatinya, yang hatinya ikhlas, tidak ada perkara-perkara yang sifat-sifat mazmumah ni dia hiasi sifat-sifat mahmudah dalam hati sehingga dia jadi bersih. Ahli sufi. Yang mana ahli sufi ni apa? Orang yang mengamalkan tasawuf. Jadi tiba-tiba dia ahli sufi, tapi dia paling banyak dengki ke orang. Jadi kita boleh kecam lalu lah. Ni sufi ke waswi sufi? Sufi ke waswi sufi ni? Dia sufi, tapi dia banyak laga orang. Dia banyak kutuk orang. Dia banyak kata orang. Dia kata dia sufi. Ahlillah ma'rifat, orang arif billah pula. Jadi sebab itu penting kita jangan dengar atau terpengaruh dengan slogan-slogan saja. Kita biar tahu berdasarkan ilmu. Tasawuf ni ilmunya gian.
Nampak? Jadi orang yang ada ciri-ciri barulah kita nak kata dia ni layak atau tidak layak. Tu pun bukan hak kita nak kata, para ulama yang mengiktiraf. Sebab kita pun tak kenal, kita bukan ahli. Okey. Cuma kita buat penjagaan diri kita daripada golongan-golongan yang cuba nak mengaburi mata orang. Ya tak boleh ni, dia ni ahli sufi. Ahli sufi tapi tak semayang. Jadi itu masalah ya. Penting kita tahu tentang ilmu tu, bagaimanakah sifat ilmu tersebut, hakikat ilmu tersebut. Yang kedua, dan ada pun faedahnya, maka menyampai ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Tadi dia cerita tentang haddul tasawuf, ta'rif tasawuf. Sekarang ni dia cerita tentang faedah tasawuf. Apa faedah kita mengaji kitab ni? Tak, kitab yang tak mahal pun berapa riyal. Saya ni 3,5 riyal. Dah jauh lah. Orang Melayu saya tak tahu berapa. Apa faedahnya kita habiskan duit kita 3,5 riyal ni? Baik beli nasi buku, nasi bajet 3 riyal pun ada. Jadi apa faedah pengajian tu? Apa faedah ilmu tasawuf ini? Dan ada pun faedahnya, faedah ilmu tasawuf menyampaikan ia ilmu ini kepada mengosongkan hati. Ilmu ini menjadi faedah dia bila kita beramal lah. Kita bukan tahu saja. Cakap boleh senang cakap, boleh cakap hebat lagi ada. Tetapi apa beramal dengan ilmu ni, dia dapat membawa kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Hak tu hak paling kita panggil paling paling penghabisan. Kita kata dalam penyucian, maknanya kosongkan hati daripada selain Allah. Apa dia? Kita membersihkan hati amma siwallah, membersihkan hati daripada ma siwallah, selain daripada Allah. Takhliyatul qalbi amma siwallah, kita bersihkan hati daripada selain Allah. Maknanya ada Tuhan saja dalam hati. Bukan Tuhan ada dalam tu, makna tidak kita pandang kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghiasinya, tu hati tadi lepas kosong, ia tak boleh biar kosong. Dia kena hias, kena isi dengan apa? Menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam, isinya dengan Allah. Ini yang konsep yang disebut sebagai at-takhliyah wa tahliyah. Kita kosongkan hati itu makna proses takhliyah, pengosongan hati daripada selain Allah. Buang siwa, buang selain Tuhan. Dan kita masukkan dalam hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Tahliyah ni kita hiasi, kita isi hati. Nampak? Yang ketiga, dan ada pun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Ini maudhu' dia apa? Maudhu' makna fokus ilmu tasawuf tentang apa? Tentang hati, min haitsu al-ahwalul 'aridah, dari segi hal-hal yang mendatangi hati. Hati kita ni dia ada mari, ada kelakuan tu. Jadi fokus ilmu tasawuf nak bincang kelakuan hak mari kepada hati. Kelakuan macam ni apa tindak balas kita? Kelakuan macam ni macam mana kita nak bertindak? Jadi orang betul-betul ni kata orang bijak ni, bijak sana. Bijak sana. Tidak bijak sini aja. Tak bijak di dunia, dia bijak sana. Bijak dia sampai ke akhirat. Ni hati. Dia tengok setiap kelakuan hati tu. Dia tak buat dulu.
pakai dia fikir, dia tenung, baru dia buat. Nampak? Jadi maudhu' fokus ilmu tasawuf ni pada hati, min haitsu ahwaluhul 'aridah, dari segi kelakuan-kelakuan hati yang mendatang. Yang keempat, dan adapun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Hukum dia apa? Hukum fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib atas tiap-tiap orang. Yang apa dia? Yang berakal lagi sampai umur mukallaf. Berakal, dia sihat akal ni, boleh mikir molek, bukan orang hok mana ni kena pergi ambil ubat sakit. Nampak tak? Dengar sekretari, bukan akal sihat sampai umur dah, bukan budak kecil. Makna tarikh kita orang balighun aqilun, balik lagi berakal. Jadi mereka ni hukum apa? Hukum fardu ain. Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu wajib atas tiap-tiap individu. Tak boleh seflat ni wakil seorang dah, tok imam, tok bilal dah belajar ataupun beramal dengan akhlak ni, orang lain tak payah, tak boleh wakil. Satu kawasan, satu batalion, satu ni seorang dua dah tak boleh. Setiap orang satu-satu. Bukanlah yang balik kena belakang. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita nak wakil ke orang. Ada pun fardu kifayah, tak apa. Fardu kifayah, maknanya dalam sekumpulan masyarakat atau kumpulan manusia itu ada wakil, ada yang melaksanakan, maka gugur sembahyang jenazah. Ada dah yang telah sembahyang jenazah terhadap jenazah orang Islam, gugur tuntutan, gugur fardu tu. Tak, gugur fardu, makna tak berdosa. Kalau tak ada belakang baru dosa. Okey. Jadi fardu ain, bila fardu ain kita kena ambil berat lah, kena ambil berat. Yang kelima, dan ada pun tempat ambilnya. Tempat ambil makna istimdad. Bahasa Arab istimdad makna sumber. Ilmu ni mari mana ni? Ambil mana? Daripada buku mana? Reka-reka, buat formula sendiri ke macam mana? Ambilan dia di mana? Itu sebab apa kena penting ni? Sebab ilmu syariat ni kena tahu asal. Dia tak boleh reka-reka. Buat ilmu tasawuf reka-reka, boleh ilham, boleh ni, tak. Ilmu agama dia kena tengok kepada sumber. Tak boleh nak cerita-cerita ikut dang, tak boleh. Sebab tu penting kena tengok sumber di mana. Sebab nak kira wajib, nak jadikan benda wajib, bila wajib ni siapa yang berhak mewajibkan? Siapa berhak? Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala sahaja yang berhak menentukan kewajipan pada hukum. Jadi kerana itu kena tahu ambilan. Dan ada pun tempat ambilnya, maka daripada Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber di mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Bila kita faham gitu, tahulah bahawa ilmu tasawuf ini ilmu yang bertunjangkan Al-Quran dan hadis. Ada orang kata ilmu tasawuf ilmu ayat acak. Ayat acak. So ayat acak. Aico kata huduh sebab dia salah gambaran. Dia ingat ilmu tasawuf tu orang pergi sembah kubur, orang pergi buat pelik-pelik, orang yang pergi benda ni lomor darah binatang, sembelih binatang. Dia pergi salah faham gambaran tasawuf. Tiba-tiba dia kata ayat acak. Nasabah dia kata ayat acak sebab dia salah faham tu. Itu penting kita menggambarkan ilmu dengan gambaran betul. Nampak tak? Ni gelak ilmu tasawuf, ilmu ayat acak. Kotor kata, kotor. Mula utara. Ayat acak. Padahal ilmu ni ilmu Quran hadis. Ilmu berkaitan dengan hati. Macam mana kita nak kata dia tu kotor ayat acak? Air ucur, air lokang. Tak betul. Jadi yang salah ni otak dia salah. Otak dia telah melabelkan benda yang salah kepada tasawuf. Okay. Lepas tu dia salah label, dia pun ajar orang, dia pun kata gitu. Akhirnya orang bersesat. Itu bahaya tu tuan-tuan puan-puan sekalian. Tengok, dia kata ambil daripada Quran dan hadis Nabi. Nanti kita tengok
Betul ke tak? Ambilan Quran hadis ni. Yang keenam, dan ada pun namanya. Nama apa? Nama ilmu tasawuf ni lah. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nama lain ada lagi, ilmu tazkiyah. Tazkiyah ni makna pembersihan, penyucian. Tazkiyatil nafs, pembersihan hati. Lagi dinamakan juga ilmu akhlak. Dinamakan ilmu akhlak. Kemudian dia panggil ilmu qalb, ilmu hati. Itu nama-nama ilmu tasawuf lah. Yang melibatkan apa? Ilmu hati, ilmu tasawuf. Itu nama bagi tasawuf. Okey. Sesat. Jadi dia ambil 6 daripada pengetahuan ataupun pendahuluan tentang ilmu. Di dalam istilah dipanggil sebagai mabadi' asyarah. Pengenalan yang 10. Ada 10 perkara. Ada di ta'rif, maudhu', thamarah, faedah belajar, kelebihan, ada sini kelebihan, kemuliaan dia, nisbah dia. Jadi dipilih 6 daripada 10 itu, dan benda ni yang bahasa yang penting lah. Baik, kita tengok lagi. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan keji. Nampak? Okay. Ni kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Boleh tanya langsung kat tangan. Tak payah berdiri je. Tanya je. Tanya terus je. Kalau ada apa-apa tu tanya. Kalau ada kekeliruan ke apa, tanya terus. Okay. Tengok dia kata, ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Tadi dia kata ilmu hati. Apa kaitan hati dengan anggota zahir? Tengok. Dia apabila hati tak nampak, tetapi dia ni raja, anggota-anggota badan ni rakyat jelata. Ini perumpamaan yang dibuat oleh para ulama ahli sufi. Dia kata qalbun ialah raja dia. Kita, badan kita, hati itu raja, sultan, raja. Anggota-anggota badan ni rakyat jelata. Jadi raja suruh, dia akan ikut turut patuh. Nampak? Dia akan ikut kepada hati yang menjadi raja bagi badan. Jadi ada kaitan tak? Jawab pun ada kaitan. Sebab itu dikata sini, maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir, anggota zahir, daripada segala perbuatan keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Jadi anggota zahir terlibat untuk nak bersihkan anggota hati, ataupun hati, anggota zahir mesti bersih. Anggota zahir mesti kita berhenti daripada perbuatan keji. Macam mana hati kita bersih tapi zahir kita menyalahi hati? Pelik. Maknanya tak bersih tu. Sebagaimana orang kata, saya ni tak semayang pun air, tak semayang pun air baik. Tak. Dia kata saya tak semayang pun saya baik. Saya orang yang rakyat yang patuh. Saya orang yang berdedikasi dalam kerja, walaupun saya tak semayang. Nampak? Saya tak pakai tudung, saya tak tutup aurat, tapi saya tak kata ke orang, saya selalu bersedekah tiap-tiap hari. Tengok tu. Jadi kat mana tu silap tu? Tu kena faham tu. Benda gini kadang kalau tak faham, keluarlah kalam-kalam yang sebegini, perkataan sebegini. Tengok. Dia kata tujuan ni supaya anggota zahir kita berhenti daripada perbuatan keji, yang mana bila berhenti itu dia akan bawa kepada membersihkan hati daripada kecelaan. Apabila seseorang itu anggota zahirnya tidak patuh kepada Allah, anggota zahir tidak patuh kepada Allah, maka hati
Nak kata dia patuh ke Tuhan. Anggota zahir ni buat maksiat ke Tuhan. Anggota zahir ni buat maksiat ke Tuhan. Maka nak kata macam mana? Hati dia tu patuh pada Tuhan. Patuh kat mana? Zahir tu telah menunjukkan dalam. Nampak? Sebab itu dia ada kaitan rapat. Kaitan rapat. Kita sebut dalam semayang lah, Nabi kata seorang sahabat ada dalam satu riwayat menceritakan Nabi lihat seorang sahabat semayang, tangan duk main janggut. Tengah semayang, tangan dia duk diam. Tengah main janggut, garu-garu dan seumpama. Nabi kata, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'a jawarihuhu." Kalau hati dia khusyuk, tangan khusyuk juga. Kalau hati dia khusyuk, anggota dia akan khusyuk juga. Tapi apa anggota dia gerak-gerak? Maknanya hati tu belum penuh khusyuk lagi. Nampak? Sebab tu kata, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Macam anak kita, seorang anak, dia pukul mak dia, lepas tu dia khabar orang, saya sayang mak saya. Boleh terima tak? Dia marah mak dia, herdik mak dia. Mak dia tak ada duit, marah, pukul mak dia, ambil ketek duit. Tiba-tiba hari ibu, dia pun kata, saya lah sayang mak saya. Orang panggil menipu. Orang panggil betul ke tak ni? Orang panggil menipu. Tak betul. Dia kata, saya sayang mak saya. Sayang-sayang, pukul mak. Sayang-sayang, khianat ke ibu apa. Jadi zahir itu dia menampakkan apa yang di dalam. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Sekarang ni kita nak bilang anggota kita. Ada berapa anggota yang kita kena jaga yang akan dibincangkan ni. Nampak? Ada 7 anggota. Pertama, mata. Dan kedua, telinga. 2 telinga. Dan ketiga, lidah. Dan keempat, perut. Dan kelima, faraj, kemaluan. Dan keenam, 2 tangan. Dan ketujuh, 2 kaki. Ini sumber pahala atau dosa. Dia panggil saluran pahala atau dosa. Tapi 7 ni. Mata, di kepala apa? Mata, telinga, mulut, lagi tak ada tak? Lidah. Lidah. 4 duk kepala. Lepas tu perut. Betul tak ni? Mata, kepala, mata, telinga, lidah. Mata, telinga, lidah. Lepas tu 3 duk kepala. Perut, faraj, kaki, tangan. Baru tu. Jadi hak di kepala 3 dah kepala tu. Di kepala kita 3 dah tu. Banyak sekali tu. Hak lain perut se, tangan se, kaki se, faraj se. Nampak? Jadi saluran 7 inilah, sama ada nak salur pahala, nak salur dosa. Okey. Dia kata dan ketujuh 2 kaki. Hidung. Hidung payah sikit nak bayar maksiat hidung ni. Bau busuk dia. Tanduk dosa apa? Bau busuk dosa. Dah lagi bau apa? Bau tu tak ada. Jadi sebab apa? Tu baru aja kan. Dia tanduklah, kecuali bau itu membangkitkan kepada syahwat. Bau hidung tu membangkitkan kepada syahwat. Itulah yang cerita lah tu. Itu maknanya dari segi syahwat pula tu. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Jadi dia pesan pula ini. Dan hendaklah engkau ingat dalam hati tu. Ingat dalam hati bahawa Allah beri nikmat yang besar.
nikmat yang besar-besar kepada kita. Dan iaitu apa dia nikmat besar? Iaitu segala anggota engkau. Anggota kita ni, oh nikmat. Nak tahu besar tak besar nikmat kalau anggota tu tak ada ataupun hilang fungsi. Kita kalau boleh ada tukar nak tukar. Ada tukar nak tukar. Mata tak boleh nampak. Kalau boleh beli mata, ada duit. Pendengaran tak ada. Kalau boleh ada duit nak beli, boleh beli. Nak beli. Menunjukkan besar nikmat anggota ni besar. Dan bila beli pula, adakah boleh hak sama? Takkan sama sekali. Takkan sama sekali dengan hak asal. Kaki tak ada kena potong, kaki basuh, sama ke tak? Takkan sama sekali. Sebab itu anggota tu besar. Dan kita berapa ya kita beli dengan Tuhan? Berapa ya kita beli waktu 7-7 ni? Tak. Tubik-tubik tu ni kita beli dengan Tuhan. Berapa ya? Tak ada, boleh beli je. Boleh beli saja-saja. Bila begitu benda hak Tuhan nak, Tuhan nak suruh kita bayar lah. Nama je bayar, tapi bukan bayaran tu boleh faedah ke Tuhan, faedah ke kita. Dan yang wajib atas engkau memeliharanya. Jadi Tuhan nak kita pelihara. Ini amanah Allah kepada kita. Dan mensyukurkannya. Syukurkannya. Sebab tu anggota badan kena pelihara. Dia tak boleh senang-senang. Rasa jari banyak kan, nak kerak seputung. Nak kerak seputung. Orang lama dulu kerak sungguh. Ia janji ke, ia supah ke, kerak jari. Ni perangan. Ada lagi lah ni, tak tahu. Kalau jenis-jenis gangster samseng ke kadang-kadang. Kalau tak aku kerak jari aku. Ingat main-main ke kerak jari tu? Saya tengok dah cerita je. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman tu. Saya tak tahulah. Jumpa orang gitu. Dia kata kalau dok kerak jari. Kerak jari. Berani dia kerak jari. Hak gurau pun dia kata, tapi tak boleh main gurau ni kerak jari bukan hak kita ni. Walaupun seruah jari. Kadang dok kerak belakang dok. Takut kok kerak seruah. Kerak seruah sebab apa? Sebab benda hak dia janji tak jadi ke orang dia ke? Kerak seruah. Ingat jari seruah ni hak awak. Ke hak kita ni. Hak Tuhan ni. Jadi bukan boleh senang-senang kita nak kerak potong. Nampak tak? Sebab itu dia kata Tuhan suruh pelihara. Jadi Allah Ta'ala beri anggota badan, peliharalah dia. Pelihara anggota badan. Wajib hukum dia. Jadi orang mak salih orang betul so kira lah ikut nak buat dia. Dah, dia tak kena muka dia ubah muka manusia jadi binatang, jadi rimau, jadi kucing. Tu Allah kira lah tak ada agama. Kita ni yakin Allah beri kepada kita nikmat ni dan Tuhan minta kita jaga dan pelihara. Kewajipan menjaga pelihara. Sebab tu haram kita menumpahkan darah orang, menghilangkan nyawa orang, kerak tangan orang. Tak boleh tak. Dan mensyukurkannya. Disuruh kita syukur pula. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Hamba menggunakan segala nikmat yang Tuhan beri kepada tujuan nikmat itu diberi. Itu makna syukur pada istilah. Kita guna nikmat yang Tuhan beri kepada tujuan nikmat itu diberi. Tangan Tuhan suruh buat apa? Buat benda-benda baik, tolong orang, bantu orang, kerja, cari nafkah yang halal. Mata guna untuk perkara baik, tengok alam, tengok pada kejadian alam, guna untuk kerja dan seumpamanya. Baca Quran, tengok bini, tengok anak. Apa? Guna untuk perkara yang dijadikan. Maka kita telah melaksanakan kesyukuran bagi anggota itu. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya nescaya selagi tak? Ada titik? Ada titik kan?
Selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Jadi pengarang itu peringat ingat bahawa anggota kita ini, tubuh badan kita ni Tuhan suruh jaga, dan Tuhan suruh tunaikan hak kesyukurannya. Kalau kita tak pelihara, apa akan menjadi? Allah Ta'ala akan jadikan anggota itu selagi, makna lagi akan jadi saksi semuanya atas engkau. Saksi alaihi, saksi ke atas, makna saksi lawan kita, bukan saksi pihak kita, saksi lawan kita. Si fulan menyalahgunakan tangan. Ya Allah, dia telah buat giam pada waktu ni. Si fulan salah guna kaki, dia buat giam pada waktu ni. Dia kena saksi ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu ayat lain. Dalam ni ada sebut. Ni didatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ni surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mengecok oleh Allah. Mencok. Jawi ni mencok. Takhtim, khatamah ni cok. Faham? Cok mulut ni tutup. Seal, bahasa kita seal kan? Kacok kan katanya seal. Kan? Tutup mulut. Allah mengecok oleh Allah atas segala mulut mereka itu. Hari kiamat mulut kita kena tutup. Allah Ta'ala tutup mulut. Sebab apa? Mulut ni boleh tipu. Mulut ni boleh kona-kona, boleh tipu. Siapa yang akan jadi saksi? Anggota hak buat tu. Artinya apa makna menutup, mengecok oleh Allah? Artinya menegah ia Allah dia akan mulut daripada bercakap. Tuhan akan tegah mulut daripada cakap. Mulut tak boleh cakap. Daripada bercakap, berkata-kata akan Allah. Berkata-kata akan Allah. Ni mana? Wa tukallimuna aydihim. Tukallimuna aydihim. Aydihim jadi fa'il bagi tukallimu. Berkata-kata akan Allah oleh segala tangan mereka. Siapa hak cakap? Tangan akan bercakap dengan Tuhan. Tukallimuna aydihim, akan bercakap akan kami oleh anggota-anggota tangan-tangan mereka. Tangan akan cakap. Dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan barang di dalam dunia. Menyaksi. Siapa jadi saksi? Segala kaki akan jadi saksi. Saksi apa? Dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan barang. Apa yang seorang buat di dunia dengan kaki anggotanya, kaki akan jadi saksi. Dia pergi mana pada waktu ini, pukul berapa, hari apa, kaki akan jadi saksi. Nampak? Jadi kita fikir-fikir, tangan boleh cakap kan? Tangan kita ni, tangan kita boleh cakap tak? Kadang orang kata menipu. Dia boleh kata Allah Ta'ala kata pelik, mana boleh terima tangan bercakap. Dia lupa benda hak lebih rendah, lebih lekeh daripada tangan boleh dah mengeluarkan suara. Benda kita tengok CD cakra tu. CD tu daripada apa? Silikon tak? Silikon ni daripada unsur dalam pasir. Kalau kita tengok cara pembuatan dia kan, CD tu daripada silikon, pasir. Pasir ni jadi dibuat dengan proses CD, plastik daripada dibuat daripada CD. Kita letak dalam pemain CD, pemacu CD, tubik suara tak? Tubik tak? Bukan suara saja, kambur boleh tubik. Tu daripada pasir. Silikon daripada pasir boleh keluar suara.
bila masuk alat yang kena dengan dia. Dah tangan kita ni, takkan tangan kita tak boleh simpan maklumat. Kita handset masing-masing atau komputer, motherboard semua tu, dalam tu ada apa tu? Dia panggil memori kan. Memori benda-benda plastik tak? Silikon ke mana? Ada kot tak unsur ke tak ada? Adalah unsur plastik, silikon dia, saya pun tak tahulah tu. Hak benda tu kita kecil. Boleh buat berapa gig, berapa tera maklumat. Ini dah tangan kita ni. Nak buat super dia tak boleh. Boleh tak Allah Ta'ala simpan maklumat? Boleh sangat-sangat. Kita hak manusia buat ni boleh nak simpan maklumat dalam tu. Simpan maklumat kan letak dalam poket je. Pendrive kita tu tak dalam poket. Tiba-tiba tubik gambar, tubik suara. Dah ni tangan ni hak Tuhan buat ni hebat ni, tak boleh nak timbul kan. Boleh tak simpan maklumat? Boleh sangat-sangat. Jadi benda pelik ni. Jadi bila kita perhati, sebab tu Allah suruh perhati alam ni, tu tengok cerita Tuhan tentang hari kiamat. Bila perhati alam, perhati apa yang Tuhan sebut tu, Allah Ta'ala Maha berkuasa buat bahkan lebih daripada itu lagi. Jadi kan itu dia kata, dan barang yang mereka itu menguksakan akan dia dalam dia, maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Setiap anggota kita akan cakap apakah kejahatan yang dilakukan. Kejahatan, kalau baik dia akan cakap baik. Jadi kita kena perhatikan supaya jangan hak jahat. Tapi nak jauh belaka tu payah, kerana maksud tu hanya pada Nabi dan Rasul. Kita taubat, bila taubat Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala maafkan. Akhirnya hak kekal, hak baik-baik saja. Hak jahat Tuhan akan hapuskan. Jadi kerana itulah kena perbanyakkan amal soleh dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatirun wallahu ta'ala a'la wa a'lam. So insya-Allah sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.